Alright guys, Bismillahirrahmanirrahim. Proceed with chapter 8 ni the toughest chapter lah. Boleh kata macam tu lah. Ni chapter antara hidup dan mati lah. Penentu dapat A ataupun tidak lah. Ni chapter ni. Okay, kalau sebelum-sebelum ni ikut course lain yang saya ajar tu, differentiation ni confirm cover 30% of final exam tu. Boleh faham maksud dia? Soalan differentiation ni saja dia cover 1/3 daripada kertas soalan tu. Dia saja. Okay. Alright guys, so we need to learn what does it mean by differentiation. Differentiation ni tak ada apalah. Saya senang kata macam ni, dy over dx. Yang tu differentiation. Saya yakin ramai yang tak belajar. Relax. Tak ada apa. Benda ni ada sistem dia. Okay. Dan ini juga yang senior kamu panggil calculus tu. This is part of calculus. Yang kata calculus susah gila tu kan, benda ni lah. Tapi tak ada apa pun, dia ada sistem dia. Dia macam kamu buat log. Kalau selama ni buat soalan log kamu tak boleh buat, sebabkan kamu tak faham sistem saja. Dia punya rules dia kamu tak faham. Tapi once kamu faham rules dia, bak datang. Soalan apa pun boleh buat. Okay, so chill. Alright guys, so for the first part for today, we need to learn how to use first principle method. Nama dia first principle. First principle method. And this is the formula. Chill. Macam mana nak faham formula ni, saya tunjukkan. Okay. So guys, this is the diagram. Saya tak tahu buku kamu ada ke tidak. Saya rasa tak ada kot diagram ni. Tak ada. Kamu nak faham formula? Kalau saya terangkan ni tak berapa nak faham, ambil saja formula tu. Boleh terima tak? Okay, kalau saya terangkan ni tak faham, ambil saja formula tu. Sebabnya dalam exam nanti dia tak tanya, how do we derive the formula? Dia tak tanya cara kita nak keluarkan formula tu. Tak ada. Okay, dia terus jawab soalan je. Alright guys, let's say the question asking you to find dy dx of PQ. Dy dx of PQ. Maksudnya dy dx guys, derivatif ni sebenarnya kecerunan. M. Faham tak? Dy dx ni adalah gradient. Ataupun selama ni yang kamu buat garis lurus tu yang M tu. M tu yang datang daripada y equals to mx plus c tu. Boleh faham tak? Faham. Benda tu lah gradient. Itu je, tak ada apa pun. Dia maksudnya kalau saya kata y sama dengan 2x tambah 1, dy dx dia apa? 2. Macam tu je. Macam tu je. Dia budak yang kata differentiation dia susah sebab dia tak tahu benda tu. Dia tak faham. Okay? Itu saja sebenarnya dy dx je. Tapi kita kena belajarlah daripada asal usul tok moyang dia. Kita hadap saja. Alright guys. Antara PQ okay, this is the point P, this is the point Q. Saya rasa semua belajar kot yang ni kot. M equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Ingat lagi tak? Ingat. Gradient pula. Ini MATMOD kan? Ni formula MATMOD ni formula gradient. Saya kata dah dy dx tadi datang daripada M. Okey. Formula gradient Okey, kita tengok ni. Q punya koordinat dengan P punya koordinat P punya koordinat adalah x fx. Boleh terima? Boleh. Ini koordinat P. Koordinat Q pula adalah ni koordinat P Koordinat Q x plus h fx plus h. Ni koordinat dia. Berdasarkan dia punya graf tu lah. Minta maaf lah, kita tak boleh nak bagi secara nombor. Kita tengah belajar macam mana formula tu nak dikeluarkan. Jadi kita kena buat secara umum lah. Boleh? Maksudnya jarak ni dengan ni h lah. H. Okay guys. So kita masukkan dekat dalam formula ni apa jadi So maksudnya ni akan jadi
X2, Y2, and then this one jadi X1, Y1. So kita masukkan dalam formula, tengok apa akan jadi. Fx plus H minus Fx divided by X plus H minus X. Boleh terima tak? Boleh. Okey. Boleh lah. Alright. So cuba kita simplifikan. Atas memang tak boleh buat apa, tuan-tuan dan puan-puan. Atas tak boleh buat apa-apa. Okey. Yang bawah ni, X tolak X ni boleh potong. X tolak X. So tinggal H sahaja dekat sebelah bawah. Boleh terima tak? Nampak tak dah sama dah dengan formula yang saya tanda right dekat atas ni? Formula ni. Nampak tak dah sama dah? Kan? Okey. Cuma kenapa kita menggunakan limit? Macam mana kita add on limit Limit. Sebab limit ni maksudnya dia mengkaji behavior. Behavior maksudnya sifat benda tu So kalau kita nak PQ ni kalau jauh macam ni kita susah nak kira. Dia ibarat gambar yang saya bagi dekat kamu ni, gambar secara zoom in. Zoom in maksudnya gambar besar. Sebenarnya bila kita zoom out benda ni, maksudnya PQ tu akan duduk rapat. Boleh faham tak? Jadi dia nak mengkaji behavior antara P dengan Q ni. So bila P dengan Q ni, yang membezakan P dengan Q adalah H. Boleh terima? Kedudukan dia. Nampak? P duduk sebelah kiri, kanan duduk, Q duduk sebelah kanan. Dan yang membezakan dia adalah H tu. Dan bila H beza dekat X, maksudnya dekat Y pun yang membezakan dia adalah H tu. Boleh faham? Faham. Jadi behavior yang kita nak kaji adalah berkenaan dengan H, guys. H. Bukan X. H tu yang membezakan antara titik P dan titik Q. Perbezaan dia tu. Kalau kita tengok H yang dekat ayat ni, dia tulis ni. Nampak ni? H is the small increment of length in the direction of x-axis. Small increment maksudnya perbezaan antara P dengan Q tu. H. Okey. Guys, kita nak kaji PQ ni semakin lama semakin kecil tau. Kenapa semakin lama semakin kecil? Kita nak gradient dia, nak gradient. Gradient ni macam mana nak kata? Kalau kita ada P, Allah. Dia cerita fakta ni memang boring. PQ Kalau macam ni titik dia. Gradient ni adalah ni lah. Inilah gradient dia. Tapi PQ ni tak semestinya garis lurus, guys. PQ ni dia boleh melengkung macam ni. Kalau melengkung macam ni, ini gradient dia kat sini. Ni gradient dia. Ni gradient dia. Boleh faham tak? Boleh. Kecerunan tu. Tapi guys, kena faham. Semakin kecil PQ, ni PQ ni. Okey. PQ, semakin kecil PQ, kamu faham tak semakin tepat kamu punya gradient tu? Semakin tepat, gradient tu semakin tepat. Maksudnya garisan ni semakin senang nak cari garisan ni. Kalau PQ tu jauh kalau PQ tu jauh, contoh PQ tu macam ni, jauh. PQ. Dekat mana kamu nak buat ni, tangent ni? Mungkin dekat sini. Mungkin ada orang buat dekat sini. Faham tak? Sebab dia besar. Jadi dia macam-macam tempat boleh kita bubuh tangent tu. Tapi bila PQ semakin kecil, garisan dia semakin senang nampak, garisan tangent tu. Maksudnya PQ tu nak jadi kecil, kita perlukan H menuju ke berapa? Kita nak PQ tu semakin kecil. Kosong. Kita perlukan H tu menuju ke arah kosong. Bila H tu menuju ke arah kosong, P dengan Q tu dah duduk sekali. Cuba bayang H kalau jadi kosong. Apa jadi kalau H jadi kosong? Maksudnya koordinat Q akan jadi apa?
Ni, koordinat Q akan jadi apa kalau H jadi kosong? Tinggal X X. dengan FX tam- Fx kan? Ha. Fx je lah kan? H dah jadi kosong. So maksudnya X, Fx dah sama macam P. Boleh faham tak? Faham? Okay. Kalau pening tu tak apalah. Kalau pening tu maksudnya kamu kena hadam je lah. Formulanya adalah yang ni. This is the formula of the first principle. First principle ni menggunakan kaedah graphing lah. Graphing. Daripada graphing tu kita dapatkan dia punya limit. Ni formula dia. Ni tanda F prime ni. F prime ni maksudnya tanda ni adalah sama je macam dy dx. Sama je. F prime kita boleh tulis sebagai F prime, kita boleh tulis sebagai Y prime ataupun kita boleh tulis sebagai dy dx. Benda yang sama guys. Boleh faham tak? Benda yang sama. Okay. Itulah formula dia. Saya malas nak cerita lah. Ni formula dia. Okay guys. Ni benda yang sama ni. Ni. Ini. Benda yang sama. Boleh faham? Maksudnya kita nak tulis kita punya subjek tu, nak tulis dy dx boleh, nak tulis y prime boleh, nak tulis dfx dx boleh, nak tulis f prime pun boleh. Benda yang sama. Boleh terima? Boleh. Ya. Okay guys, take a look at example number 1. Example number 1. Ni dulu saya ada buat research sikit benda ni. First principle ni. Saya menggunakan kaedah morphocos. Saya ajar teruslah senang. Morphocos. Dia punya kita panggil apa ni? Akronim akronim mana? Morphocos. Nampak huruf kecil, huruf besar tu kan? MFCS tu. Okay. M stands for modify guys. Modify. MO maksudnya modify. Modify. Apa yang kita perlu modify? Guys, soalan tak baca ya. By using first principle, find the derivative. Okay. First step saya adalah modify. Modify tu maksudnya apa? Saya kena cari fx plus h. Dia bagi ori. Ori adalah 3x tambah 2. So kalau modify jadi 3. Apa jadi dalam kurungan ni? X tambah H. X tambah H. Boleh terima? Ada yang tak boleh terima beritahu. Stop saya lah. Ingat first principle, ingat morphocos tu. Modify, settle. Formula. For ni pula maksudnya formula. What does it mean by formula? Guys, you need to substitute into the formula. F prime x is limit sh goes to 0, modify minus ori divided by h. Hafal macam tu ya. Modify tolak ori divide by h. Okay. And then substitute. Limit h goes to 0. The modified one is 3. Guys, yang ni boleh simplify. Nak simplify siap-siap? Nak simplify? Simplify siap-siap nak? 3x plus 3h plus 2. Boleh? Boleh. Okey lah. Kita expand bukan simplify. Expand. 3x plus 3h plus 2. This is the modified part. Minus the original one. Minus original, hati-hati bila kita nak buat minus tu, maksudnya kita kena buat bracket lah. Kalau tak bubuh bracket yang dekat belakang ni, sekejap lagi dia jadi minus 3x je, plus 2 pula. Padahal dia dah jadi minus 3x, minus 2 juga. And then don't forget divide by h. Settle dah, more settle, 4 settle. Core pula. Core ni apa dia? Cancel off guys. Core ni maksudnya cancel off. Okay. So F prime X kita dah dapat limit
as h goes to 0, 3x plus 3h plus 2 minus 3x minus 2 divided by h. Mari kita potong. 3x minus 3x cancel off. 2 minus 2 cancel off. And then what happen next? Apa yang kita boleh potong? 3H. H dengan H. dengan h. So the remaining part will be limit 0, 3 kan? Ya. Ingat balik. Kalau kita okey, kejap step yang seterusnya last kali substitution substitution. S tu adalah substitution. Kenapa tak saya bagi formula ni morfokoso? Bunyi teruk Substitution Kenapa tak morfokoso? Sebabnya MOFOCO tu yang ada OOO tu menunjukkan limit tu masih wujud. Lim tu masih ditulis. Boleh faham tak? Lim tu masih ditulis. Sebab ada orang dia main tulis je lim tu bila dia nak. Dia main hilang je bila dia nak. Selagi morfoko tu tak settle, selagi tu limit tu ditulis. Nampak? Limit ditulis. Lim. Dapat? Okey. Last step, kita nak gantikan H kosong. Tengok dekat 3 ni, dekat expression yang kita dapat ni 3. Ada H tak? Tak ada kan? Tak ada. Jadi boleh tak gantikan kosong? Tak boleh kan? So maksudnya 3 adalah 3. Dia adalah dia. Tak boleh buat apa-apa. Tak ada H pun yang nak digantikan dengan kosong. Sebab tu jawapan dia F prime X is 3. Boleh terima? Boleh. Kaedah substitution ni maksudnya gantikan H sama dengan kosong. Tapi dalam situasi ni H tak ada pun nak ganti. So 3 adalah 3. Okey. Ingat balik tak saya kata tadi? Ini adalah gradient. Betul tak? Saya kata tadi, dy dx tadi adalah gradient, betul? Ya. Sebenarnya sebelum kamu buat lagi, kamu dah tahu jawapan dah. Jawapan dia apa? 3. Jawapannya 3 tu. 3, ya. Betul. Memang kena guna formula ni. Apa? More focus tu? Maksudnya apa-apa lah yang fokus tu, tapi yang Maksudnya kena guna formula ni maksud Zul. Zul ni ni dia tetap boleh terus tulis 3 tu. Boleh tulis 3 terus Zul. Sekiranya dia tak tulis first principle. Oh, okey. Maksudnya soalan kata find f prime. Soalan kata find f prime dia, tulis 3 terus. Boleh? Tak ada masalah. Okay. Tapi kalau soalan kata by using first principle, guna formula morphocos ni wajib. Boleh faham tak? Okey. Jatuh hukum wajib walaupun dah tahu jawapan. Dia macam chapter lain kita boleh buat senang tapi dia suruh guna method lain macam tu lah. Dia macam kuadratik guys. Kuadratik kita ada 3 cara nak dapatkan dia punya faktor kan. Guna kalkulator, guna formula ataupun guna penyempurnaan kuasa 2, completing the square, betul tak? Ada 3 cara kan. Jadi kalau dia request completing the square, you kena buat completing the square, you tak boleh kalkulator. Contoh macam soalan B tu kan, kita dah tahu jawapan dia negatif 2 Dia. Lepas tu kita kena buat formula ke Yes, walaupun dah tahu jawapan dia akan jadi negatif 2. Okay. Kita tetap perlu gunakan morphocos ni sebab dia masih lagi termasuk dalam soalan by using first principle. Cuba try B. Okay. Cuba try B tengok. Jadi apa? Try on your own. B.
Rasa macam ada orang kat kampung ni dah. Rasa hampa ni ada yang kat kampung ni kot lah. Weekend balik lah. Parents lajak cuti sampai Maulud Nabi kot. Ada yang dalam gua rasa. Cik di gua. Ada yang masuk gua lah. Sehat. Ingatkan 2 minggu duduk gua tak dah puas dah. Tak puas-puas ni. Dia kuarantin kat saya. Orang kuarantin 10 hari, dia nak sebulan lah kuarantin ni. Aduh. Lain macam variant lah. Okay. Try tengok ni. So kalau ni step yang modify tu, guys, modify tu senang saja X yang ada jadikan X plus H. Tapi jangan hati-hatilah setiap kali nak gantikan X yang ada tu dengan X plus H, make sure put a bracket. Okay. Macam ni je. Ni kalau ni X, ini X. Kalau ni fx plus H, ni jadi X plus H. Macam tu saja. So tak perlu nak confuse Minus 2H. Formula. Substitute into the formula. Limit H goes to 0. Ni F prime F prime equals to modify minus ori Modify minus original. Divided by H. Modify sudah. 4 pun sudah. Core pula. Cancel off. Cancel off punya step. So kita kena simplify dulu. Limit H goes to 0. So 5 minus 2x minus 2H minus 5 plus 2x divided by H. Dia potong lah dia. 5 minus 5 minus 2x. 2x. H and H. So dapat limit H goes to 0 for minus 2. Okay, substitution. Substitution pula memang kita tak ada apa pun nak substitute. So straightforward, our F minus X is negative 2. Boleh terima? Jadi macam mana? Adam? Boleh. Boleh lah? Okay. Ingat ini kaedah ni, guys, kaedah ni dia sangat panjang tau. Jadi make sure you gunakan kaedah more focus ni untuk soalan yang dia request using first principle je. Boleh faham tak? Using first principle je baru buat benda ni. Kalau tidak, kamu tahu dah jawapan dia negatif 2 terus bubuh negatif 2. Jangan duk guna pula more focus ni. Jadi gunakan more focus ni hanya sekiranya soalan tu minta by using first principle. First principle method. Okay, clear? C guys, C. C, test power tengok. Modify. Tengok apa jadi. Every single X change to X plus H nampak? Setiap X yang kita ada, jadikan dia X plus H. Macam tu je. And then put a bracket. Cuma yang ni kena expand lah dia tuan-tuan dan puan-puan kena expand X square plus 2HX plus H square minus 3X minus 3H. So this one 7x square plus 14hx plus 7h square minus 3x minus 3h. Okay. Dia makin complicated dekat sini, makin payah. Dia C ni saya tak ajar lagi kan. Macam mana nak dapatkan dia punya M kan. M, gradient dia. Kita tak boleh dapatkan M dia dekat sini sebab ni dah kuadratik guys. Okay. Nanti saya akan ajar dia punya shortcut macam mana ni kita kena guna dulu first principle. More 4.
Formula. So, f prime x, limit h goes to 0, modified, 7x square plus 14hx plus 7h square minus 3x minus 3h minus ori. Original is 7x square minus 3x all together divided by h. Boleh terima? Boleh. Okay lah. Okay, kita cancel off f prime x. Tengok jadi. Limit h goes to 0. 7x square plus 14hx plus 7h square minus 3x minus 3h minus x square plus 3x all together divided by h. Minus 3x plus 3x cancel off. Minus 7x square cancel off. Okay. Masih lagi dalam step yang sama. Masih lagi step cancel off. F prime x equals to limit sh goes to 0. Okay guys, yang upper part tu kalau kamu perasan kita ada semua tu ada h tak apa, saya tulis dululah. 14hx plus 7h square minus 3h over h. Boleh terima? Ni. Okay. Boleh Tuan-tuan dan factorize. puan-puan. Kita matlamat kita nak potong h tu. H tu matlamat kita. Sebabnya sebenarnya benda ni adalah kosong per kosong guys. Kosong per kosong. Kalau daripada formula tu kamu masukkan terus h sama dengan kosong, kamu akan dapat kosong per kosong. So kalau masih ingat lagi chapter limit dulu kita belajar, kosong per kosong kita buat apa? Factorize ataupun conjugate. Ingat lagi tak? Factorize ataupun conjugate tu kan. Jadi sebab itulah ada step cancel off tu kena potong dengan h di bawah. Dalam situasi ni kita kena factorize dulu baru boleh potong sebab atas ni melibatkan tambah atau tolak. So factorize h, the remaining part will be 14x plus 7h minus 3 all together divided by h. So these two now can be cancelled off because the upper part h and the remaining expression separated by times. So dipisahkan oleh darab yang atas ni. So boleh potonglah dengan yang bawah. Baru boleh potong. So baru kita siap step cancel off tu. So now steps for substitution. Okay. So as I told you before, step substitution, kita masukkan saja h kosong. Maksudnya substitution ni limit jangan tulis dah. Okay, limit jangan tulis dah sebab kita nak masuk nilai dah. So 14x lah dia tambah 7h jadi kosong tolak 3. Boleh terima? H ganti kosong. X biar X. So then what happened? Dapat 14x minus 3. Boleh? Okay. Siapa yang dah selesai ni, cuba buat yang bawah ni, D ni. D ni saya bagi jawapan siap-siap. F prime X, you will get 2AX plus B. Plus B. Cik, lama. Dia power tu. Lama. Macam Leicester lah. Okay. 2AX plus B Ferhat tak ada Ferhat Ferhat Cik Izzah. Good. Line tak clear kot, line tak clear. Okay. Dia masuk gua ni sikit, suburb sikit kan. Ferhat tak ada tak ada sungguh. Ada kat gua tu. Ada lah. Hati-hati lama sangat check in tak tekan check out tu. Takut jadi kluster pula ni.
Aduh, ya Allah. Like. Alright, kawan kamu ni terkeluar masuk ni. Cik try boleh tak? Ya, differentiation ni kita buat relax-relax ya. Tapi kalau boleh dapat tu saya nak habiskan sebelum kamu masuk college tau. Sebelum kamu balik college tau. Balik college apa dia? Masuk baru. Tahulah kamu balik college ni tak tahu lah. Rasa kalau jumpa apa spider tu. Spider tu besar tapak tangan lah saya rasa. Ya. Malas lah nak buat yang ni. Apa kita buat slow-slow lah. Modify. Fx plus h akan jadi a x plus h all together square b x plus h plus c. Expand a x square plus 2hx plus h square h c ax square plus 2ahx plus ah square bx plus bh plus c. Oh lama. Power 4. Ini kalau mak ayah lalu dekat bilik tu tengok kamu tulis ni, oh lama, hebat anak aku. Sebelum ni useless. Astagfirullahaladzim. Okay, formula. Sorry, terbahan pula. Okay. Azam lepas cuti tak nak bahan orang. Sorry. Limit h goes to 0. Modify. Salin balik je yang atas tu, yang modify tu. Modify. Hadap je. Minus ori Ori jauh pula minusnya. Minus ori. Original kita adalah, be careful original tu all together put inside a bracket because you have minus outside So plus c divided by h. Unless you want to expand while substitute tu. Tapi hati-hati waktu nak expand sambil substitute tu. Takut terkucil 2ahx square plus bx plus bh plus c minus ax square minus bx minus c all together divided by h. Potong. Tuan-tuan dan puan, potong. Sekiranya tak berjaya potong dengan h yang bawah ni menggunakan konsep yang betul, maksudnya ada something wrong lah tu. Adalah benda yang salah tu. Sebab dia confirm boleh potong. Okay. Step cancel off. Tengok apa tinggal. Limit sh goes to 0. Aiman nampak macam ada halimunan lah belakang dia. Dia macam Aiman. Macam ada orang mengikut lah Aiman. Macam ada benda kat belakang tu. Elok-elok Man. Rasa sakit belakang Aiman? Tak ada sih, tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau rasa tu, ni lah. Baca-baca ayat kursi jangan mencarut lah. Okay, limit h goes to 0. Pening ni kepala saya ni. Factorize h 2ax plus ah plus b divided by h. Potong. Step substitution. Step substitution ni S saja dia tak ada more for core, dia tak ada O tu Maksudnya itu sekadar simbolik More for core tu maksudnya simbolik saya limit tu masih ada Bila dah substitution ni limit hilang, gantikan setiap H jadi kosong.
Setiap H jadi kosong. That's why you obtain 2AX plus B. Sebagaimana yang Profesor Zul bagi tahu ni. Alamak, Profesor Boleh? Boleh sir. Alright guys, kita masuk start lagi pula. Nak masuk ke apa? Rehat dulu. Sebelum nak rehat tu saya bagi kerja sikit nak memudahkan ni. Sebabnya ramai yang WhatsApp saya, Telegram saya secara personal tanya dapat tak OneNote, dapat tak OneNote. Dia tak tahu dia masukkan tu betul ke tidak. Jadi apa yang saya buat adalah tolong isi Google Form. Saya akan bagi Google Form guys. Saya akan bagi Google Form. Google Form tu adalah untuk saya senaraikan. Chapter 1 tu ada berapa soal. Chapter 1 tutorial ada 16 soalan. Kamu tandakan, saya bagi drop down. Kamu pilih berapa soalan yang kamu buat dan kamu hantar dekat OneNote tu. Supaya bila saya tengok nanti, saya tally dengan kamu punya Google Form yang kamu buat ni. Kalau tak tally, maksudnya benda tu saya tak dapat. Boleh faham tak? Sebab OneNote ada orang hantar dapat kat saya, ada orang hantar tak dapat. Yang tak hantar tak dapat tu maksudnya saya tak tahu dia hantar macam mana. Takut dia hantar gambar folder je keluar. Dia punya solution tu tak ada. Okey. Jadi saya buat satu Google Form, isikan secara mudah je. Google Form yang saya bagi ni adalah berbentuk berapakah bilangan soalan setiap tutorial tu yang anda dah hantar kepada saya. Boleh faham tak? Maksudnya tutorial 1 ada 16 soalan. Tutorial 2 ada 7 soalan besar. Tutorial 3 ada 30 soalan. Dan seterusnya sampai chapter 7. Sampai chapter 7. So, tolong isikan Google Form tu. Kamu tengok berapa soalan yang kamu dah hantar dekat saya. Lepas tu, kamu tandakan. Contoh, tutorial 1, chapter 1. Kamu dah buat semua. Tandalah 16. Okay, tanda 16 dekat chapter 1 tu. Boleh faham? Okay. Kalau chapter 2 pun buat semua, hantar dekat saya buat semua. Tandalah 7. Sebab chapter 2 dia soalan dia 7 je. Saya anggap satu soalan besar tu satu je. Maksudnya A, B, C, D ke apa ke, memang satu je saya anggap dia. So kalau siap semua baru tanda kat situ lah. Baru anggap soalan tu dikira lah. Boleh faham tak? Okay. Okay. Sekiranya kalau ni bukan cerita soalan yang kamu buat atas kertas tau. Ini cerita soalan yang kamu buat dan dah hantar kepada saya. Boleh faham tak? So kalau buat tapi tak hantar, tandakan kosong lah. Kosong lah setiap tutorial tu. Chapter 1 kosong, chapter 2 kosong, chapter 3 kosong, sampailah chapter 7 kosong. Senang je. Dan siapa yang tak isi, Kan ada soalan matrik yang sekata key in view tu. KMV tu. KIV. Kosong ke Oh, ada satu soalan matrices Okey. Yang soalan tu apa, keluarkan dia. Maksudnya chapter 4 tu per 38 lah. Per 38 soalan. Boleh faham? Per 38 soalan. Okey, saya takut juga bilangan soalan yang saya kira ni tak betul ni. Sekiranya ada yang tak betul ke apa, bagi tahu lah. Okey. Siapa yang buat semua tu senang kata tanda je lah full. Tanda full lah. Sebab saya tulis dekat situ, chapter 1 out of berapa soalan, saya tulis dekat situ, out of 16. So kalau buat semua, drop down dia pilih 16. Okay, choose 16. Okay, for chapter 2, soalan ada 7 sahaja. So kalau buat semua, drop down dia pilih nombor 7. Okay, kalau tak buat langsung, pilih kosong. Kalau buat 3 saja soalan, pilih 3. Macam tu je. Boleh terima? Simple je. Simple Google Form. Sebabnya Google Form ni untuk memudahkan saya
daripada perspektif kamu dah hantar berapa soalan. Contoh tiba-tiba chapter 1 kamu tulis dah hantar semua 16. Tapi dekat saya satu habuk pun tak keluar. Jadi dekat situ saya senang nak cross check. Boleh faham tak? Boleh nah? Dekat situ saya senang nak cross check. Okey. Kita masuk semula kelas pukul 10, boleh? Boleh. Kita masuk semula kelas pukul 10, tapi saya akan bagi Google Form tu terus dekat kamu. Boleh lah? So sambil-sambil breakfast tu, sambil-sambil itulah kamu kira lah bilangan soalan yang dah hantar sahaja kepada OneNote. Yang dah hantar sahaja. Jangan nak peningkan kepala saya pula lagi. Yang hantar kepada OneNote sahaja, dalam OneNote sahaja yang kamu isikan Google Form tu. Kalau tak hantar, kosonglah dia. Okay? Okay, tulis kosong Right. Siapa tak isi, saya anggap tak ada apa-apa berlaku lah. Kalau saya pergi kat nama dia, kalau keluar, saya bagilah markah. Siapa, tapi kalau saya pergi kat nama dia, dia kata dia dah hantar. Tapi Google Form pun tak isi. Dekat OneNote pun kosong. OneNote saya tu kosong. Jadi saya kosongkan lah. Dapat tak? So sekarang ni saya nak play safe, saya nak tengok daripada pihak kamu dah hantar berapa. Lepas tu nanti saya tengok pula dekat OneNote saya. Tengok macam mana pula, dah berapa dah. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau tak sama tu maksudnya cara kamu hantar tu salah lah. Dapat? Sir, buka sampai ke berapa, sir? Buka Google Form Buka tu. maghrib. Apa dah? Buka Google Form tu. Buka Google Form. Buka Google Form tu apa, saya buka hari ni lah. Saya buka lah hari ni. Saya tunggulah respon tu. Macam mana? Okay. Seposo ke sir? Nampak? Ada? Puasa Seposo. apa dia? Tu lah yang buka maghrib tu apa? Tak ada lah. Dia biasa lah. Otak tak apa nak function. Okay. Boleh Boleh. boleh dia macam sakit. Okay. Boleh. Right. Aduh, berat nak masuk ke? Alright guys, so kita jumpa pukul 10. Saya bagi Google Form tu sekarang. Boleh lah? Okay. Okay, saya ulang sekali lagi. Google Form tu tolong masukkan bilangan soalan setiap chapter yang kamu dah hantar sahaja kepada saya melalui OneNote. Yang kamu buat atas kertas tapi kamu tak hantar, tak payah. Tu kira kosong. Okay. Alright, saya nak proof benda tu. Proof dia adalah yang kamu hantar dekat OneNote. Okay guys, that's it. I see you guys at 10. Pukul 10 kita masuk balik. Okay. Right, Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, Right. sir. Take care.